Kita tak boleh harapkan satu saja sumber pendapatan. Bisnes yang bersistem ni tuan-puan. Kalau kita tengok tuan-puan, ini hanya contohlah McDonald dan 7E, bukan saya support diorang lah. So kita tengok macam mana 7E dia boleh buka cawangan ni dekat mana-mana. Boleh duplicate tuan-puan. Maknanya kejayaan tuan-puan dalam G100 ni, mereka yang capai income 5 angka, 6 angka ni kita boleh duplicate. Kalau kita tahu, kalau kita ada ilmu. Okay, so jadi tuan-puan kita tengok 7E dia boleh duplicate. Buka mana-mana pun boleh hidup lah insyaAllah. So sebab dia ada satu sistem. Walaupun kita tak kenal pun. Biasanya ada kawan saya dia jadi owner kat 7E. So orang tak kenal pun owner dia. Owner dia ni duduk dekat dekat rumah je. Dia hanya hire staff. Sebab dia ada sistem tuan-puan. Okay, so jadi kalau kita buat kedai sendiri, kita kena pastikan lah. Kalau kita ada sistem, mungkin sistem tu boleh bekerja untuk kita. Kita pergi bercuti pun kedai kita still boleh buka. Okay, so kalau kita tengok 7E dia boleh buka sepanjang masa lah. So sama juga tuan-puan dalam G100 tuan-puan. Kita ada ramai achievers. Okay, ramai yang dah berjaya dengan public goal, especially dalam G100. Sebab apa? Kita ada mereka yang dah proven sukses. Okay, so dalam G100 ni tuan-puan, antara kelebihan G100 ni tuan-puan, G100 ni adalah salah satu network yang terpantas, network dealer yang terpantas di dalam public gold. Sebenarnya yang join ni adalah kebanyakannya penyimpan emas di dalam G100 tuan-puan. Beruntung sebab tuan-puan adalah di dalam G100, bukan saja ajar bagaimana nak kukuhkan kewangan dengan simpanan emas, kita ajar ilmu pengurusan kewangan, kita ajar macam mana nak capai financial freedom. Cik Syukur pernah share pada saya, kenapa kita kena jadi kaya? Supaya kita ada lebih banyak pilihan. Maknanya tuan-puan, kalau kita kaya, berjaya, kita ada lebih banyak pilihan. Kita boleh hantar anak-anak sekolah yang terbaik, boleh hantar hospital, klinik yang terbaik. So, jadi tuan-puan dalam G100 satu network yang berkembang dengan pantas. Tuan-puan, kalau tuan-puan masih belum berjaya tuan-puan, bukan sebab tuan-puan tak hebat, tapi tuan-puan tidak berada dalam circle yang betul. Cari circle yang betul, mentor yang betul, insya-Allah tuan-puan, kejayaan hanya persoalan masa saja. Baik tuan-puan, 3 sumber pendapatan pasif. Okey, yang pertama tuan-puan, kerjaan dia perlukan 30 tahun. Okey, yang pelaburan dia perlukan 15 ke 20 tahun. Tadi saya ada share dengan pelaburan dia boleh capai financial freedom. Okey, so ada hamba Allah ni lah, okey, dengan ASB, tapi dia perlukan masa yang lebih banyak. Maknanya, dan juga dengan kita buat bisnes bersistem. Maknanya kalau nak capai pendapatan pasif dengan lebih cepat adalah dengan buat bisnes yang bersistem. So dengan public goal tuan-puan boleh jadi business owner, boleh jadi public goal business owner, boleh jadi dealer, dan juga tuan-puan sebab public goal dia dah ada platform untuk tuan-puan grow dengan sangat cepat insya-Allah. So kita dah ada jalan, dah ada jejak tuan-puan. Kalau tuan-puan ikut jejak tu, insya-Allah tuan-puan boleh berjaya. So tuan-puan, saya nak bagi tahu kerja kerajaan dia ramai orang saya tengok, saya penjawat awam. So saya tengok ramai rakan-rakan saya mereka rasa selesa. Sebab dia yakin setiap bulan masuk gaji, dan nanti akan ada pencen. Tapi tuan-puan, ada orang yang diberhentikan. Ada orang sakit diberhentikan. Ada yang diberhentikan sebab attitude. Ramai kita rasa kita berada dalam comfort zone yang sebenarnya kita tak comfort pun. So kita tengok apa yang berlaku dekat Greece waktu krisis ekonomi tahun 2016, dia nak keluarkan duit pencen dia pun tak boleh. Jadi sebab itu kenapa kita kena ada beberapa cabang pendapatan. Kita tak boleh harapkan satu saja sumber pendapatan. Ini bukan saya yang kata, tapi pakar kewangan bertauliah Tuan Azizi Ali. Jadi tuan-puan bayangkan tiba-tiba tak dapat duit pencen. So macam-macam boleh terjadi tuan-puan. Kita sentiasa mengharapkan yang terbaik tapi bersedia untuk yang terburuk. Sebab tu saya tengok ramai rakan-rakan saya bila pencen bukannya ada aset tetapi ada hutang. Hutang yang banyak. Okey, hutang keliling pinggang. So sebab tu tuan-puan, kita kena pastikan, kita kena tahu apa itu aset, apa itu liability, kita kena pastikan aset yang bertambah.